Assalamualaikum. Okey, anda bersama lagi dengan Cikgu Den. Okey, hari ini Cikgu Den akan terangkan contoh yang ada dalam buku teks tahun 6 Matematik, tajuk ruang, yang mana kita hendak selesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas. Okey, awak boleh rujuk dalam buku teks awak, muka surat 141. Okey, kita baca dulu soalan yang pertama ini. Okey, Encik Zahrin ingin menghias sekeliling bumbung rumahnya dengan lampu warna-warni seperti rajah yang ditunjukkan. Berapakah panjang lampu warna-warni yang diperlukan? Jika 1 meter lampu berharga RM10.50, berapakah kos lampu tersebut? Okey, untuk soalan yang panjang-panjang macam ni, sekurang-kurangnya awak kena baca sebanyak 2 kali. Okey, kali pertama kita baca untuk dapatkan gambaran. Dan kali kedua kita baca dan kita cuba buat. Okey, kita baca lagi sekali. Okey, ayat pertama dia cakap kat sini, Encik Zahrin ingin menghias sekeliling bumbung. Okey, perkataan sekeliling dekat situ menunjukkan sekeliling dekat sini, ini menunjukkan perkataan ataupun sama maksud dengan perkataan perimeter. Encik Zahid ingin menghias sekeliling bumbung rumahnya dengan lampu warna-warni. Maknanya sekeliling ni semua, dia nak letakkan lampu warna-warni. Okey, kat sini ada dua soalan. Soalan yang pertama dia tanya, berapakah panjang lampu warna-warni yang diperlukan? Okey, jadi kerja yang pertama kita kena buat ialah kita nak cari panjang lampu. Okey, yang pertama kita nak cari panjang lampu yang diperlukan. Okey, bila kita cari panjang lampu, kita kena gunakan konsep perimeter, iaitu kita ukur keliling ni. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu setiap sisi. Okey, dekat sini kita dah tahu sisi dia 4.7 meter, yang dekat bawah ni 3.1 meter dan dekat tepi ni 3.9 meter. Okey, yang kita tak tahu sekarang sisi yang dekat atas ni, sisi yang dekat tepi ni dengan sisi dekat tepi ni. Okey, sekarang cikgu nak bagi awak satu tips. Kalau kita nak cari sisi yang ini, sisi ni ialah sisi melintang, jadi kita kena tengok kawan dia iaitu sisi yang melintang juga. Kalau kita tengok dekat sini, sisi yang melintang ada dekat sini 3.9 meter dengan 3.1 meter. Jadi untuk cari sisi yang ini, kita kena tambahkan 3.1 meter dan juga 3.9 meter. Okey, cikgu buat tepi ni. 3.1, kita akan tambahkan dengan 3.9. Okey, dekat sini kita akan dapat 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7. 7. Jadi dekat atas ni, sisi dia ialah 7.0 meter. Okey, sekarang kita nak cari sisi yang dekat tepi ni pula. Okey, macam mana kita nak cari sisi yang dekat tepi ni? Kita kena tengok sisi yang menegak juga. Jadi kat sini ada satu menegak dekat sini. Okey. Dekat sini tak ada. Macam mana kita nak buat? Okey, kita kena fikir dekat sini. Kita kena cuba cari maklumat lain yang ada. Okey, kita perhatikan gambar yang ini. Untuk kita cari sisi yang ini, kita tak boleh nak cari. Sebab apa? Sebab kita tak ada bantuan dekat sisi sini. Tapi, apa yang kita boleh perhatikan, melalui daripada gambar rajah yang diberi, untuk sisi yang sebelah sini, daripada atas sampai ke bawah, ukuran dia ialah 4.7 meter. Okey, jadi kita cuba bayangkan, kalau sisi yang di tepi ini, kita tambahkan dengan sisi yang tepi ini, adakah kita akan dapat sama macam 4.7 meter? Ya, kita akan dapat sama. Jadi kat sini kita boleh anggarkan sisi yang ini dan juga sisi yang ini, panjang dia juga adalah 4.7 meter. Jadi kita tulis kat tepi ni, 4.7 adalah melibatkan sisi yang dekat sini hinggalah sisi yang berada dekat bawah ni. Okey, maknanya sisi yang ini kita tambahkan dengan panjang sisi yang di sini, kita akan dapat 4.7 meter.
Okey, sekarang kita nak buat mencari panjang lampu. Okey, kita buat, kalau cikgu lebih suka kita buat ikut turutan. Okey, kita ambil dekat atas ni dulu. Okey, atas ni ialah 7.0 meter. Tulis sini 7.0 meter. Okey, tambah sisi tepi ni. Sisi tepi ni kita akan gabung sekali dengan sisi yang ini. So, kita akan dapat 4.7 M. Okey, kemudian kita tambah sisi yang bawah ni. 3.9 M. Okey, sisi yang ini tadi kita dah gabungkan dengan yang kat tepi ni. So, kita tak payah tambah lagi. Kita ikut bawah ni pula, iaitu 3.1 M. Dan kita sisi yang tepi ni 4.7 M. Okey, kemudian kita tambahkan. Okey, bila kita tambahkan 7, 9, 1, 17, 14, 24. Tangan 2. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi kita akan dapat panjang lampu ialah 23.4 meter. Okey. Soalan dia yang kedua dekat sini. Dibagi kita kat sini, jika 1 meter lampu berharga RM10.50. 1 meter adalah persamaan dengan RM10.50. Dan dia nak tanya kita berapakah kos lampu tersebut. Lampu tersebut merujuk kepada yang kita buat yang pertama tadi ni, iaitu 23.4 M persamaan dengan berapa ringgit. Jadi untuk cari yang ini kita lakukan operasi darab. Okey, tolong kita beri perhatian dekat sini. Kita akan buat RM10.50 darabkan dengan 23.4 meter. Okey, ini melibatkan operasi darab, melibatkan wang dan juga perpuluhan. Kita boleh tulis dulu RM ataupun RM10.50 kita darabkan dengan 23.4 M. Okey, RM RM10.50 kita akan darabkan dengan 23.4 M. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, cikgu akan tunjukkan dalam bentuk lazim macam mana kita nak lakukan operasi darab ini. Cikgu akan tunjukkan dua cara. Yang pertama kita buat bentuk lazim dan cara yang kedua cikgu akan tunjukkan cara menggunakan teknik kekisi ataupun bentuk letis. Okey, cikgu tunjukkan dulu cara bentuk lazim. Okey, cikgu akan gunakan petak ni supaya awak nampak lebih jelas. Okey, pertama sekali kita tulis dulu RM RM10.50. Okey, cikgu akan tulis kat sini RM RM10. Okey, titik perpuluhan kita letak atas garisan 50 sen. Okey, darabkan dengan 23.4. Macam mana kita nak susun? Kita akan susun kat sini 23.4. Okey. Bila kita lakukan operasi darab, kita tak payah nak samakan ataupun nak sebariskan titik perpuluhan ni kita ingat. Tapi kalau untuk operasi tambah dengan tolak, titik perpuluhan ni kena sebaris. Okey, sebelum tu kita tengok dekat sini, RM10.50 melibatkan dua tempat perpuluhan. Yang dekat sini 23.4 ada satu tempat perpuluhan. Okey, kemudian kita darab macam biasa. Okey, pertama sekali kita darab dulu dengan 4. Kita darab dengan 4. Sifar darab 4 kita akan dapat sifar. 5 darab 4 kita akan dapat 20. Sifar tangan 2. Sifar darab 4, kita akan dapat sifar, tambah dengan 2, kita dapat 2. 1 darab dengan 4, kita akan dapat 4. Okey, habis. Kalau cikgu lebih gemar kita potong supaya kita tak keliru. Okey, sekarang kita dah habis darab dengan 4, kita akan teruskan lagi darab dengan 3. Okey, sifar darab 3 ialah sifar. Jadi kita akan tulis dekat bawah sini, sifar. 5 darab 3, 15. 5, kita tangan 1. Sifar darab 3, kita dapat sifar, tambah 1, kita akan dapat 1. Dan 1 darab dengan 3, kita akan dapat 3. Okey, selesai. 3 kita potong. Okey, last kita akan darab dengan 2.
Okay, cikgu akan guna warna merah pula. Kita akan darab dengan 2. Sifar darab 2, kita akan dapat sifar. Tulis dekat bawah ni, sifar. 5 darab 2, 10. Jadi, sifar tangan 1. Sifar darab 2, dapat sifar, tambah 1, dapat 1. Kemudian, 1 darab dengan 2, kita akan dapat 2. Okey, lepas tu kita kena buat apa? Okey, kita kena tambahkan. Okey, kita garis. Okey, pastikan awak garis guna pembaris. Cikgu guna papan ni, dia agak sukarlah untuk dapatkan garisan yang lurus. Okey, kita tambah. Daripada garisan sini sampai garisan dekat bawah ni. Okey, yang ini ada sifar. Sifar, dapat sifar lagi. 2 tambah 5, 7 tambah sifar, dapat 7. 4 tambah 1 tambah sifar, kita dapat 5. 3 tambah 1, kita dapat 4. Dan yang ini kita dapat 2. Okey, sekarang dekat mana kita nak letak titik perpuluhan tu? Okey, sekarang kat sinilah kita akan gunakan yang kita telah tulis 2 TP dengan 1 TP. Masih ingat lagi tak? Okey, kalau 2 tempat perpuluhan, kita darabkan dengan nombor yang 1 tempat perpuluhan, jawapan dia kita akan dapat 3 tempat perpuluhan. Jadi, macam mana kita nak letak titik dia? Kita kira daripada belakang. 1, 2, 3. Dekat sini titik dia. Okey, jadi disebabkan dia adalah ringgit, bila ringgit, jawapan dia melibatkan 2 tempat perpuluhan sahaja. So, jawapan kita ialah RM245.70. Kita boleh buang sifar yang dekat belakang ni sebab dia apa? Sebab dia adalah duit. Bila duit hanya melibatkan 2 tempat perpuluhan sahaja. Okey, ini adalah bentuk lazim. Sekarang cikgu akan tunjukkan bentuk kaedah kekisi ataupun kaedah letis. Untuk kaedah letis atau kaedah ke sisi, pertama sekali kita kena sediakan tapak dia dulu. Okey, kita nak kena gunakan berapa kotak? Okey, sebabkan dia RM10.50. So, kita ada 1, 2, 3, 4 kotak. Jadi, kita akan buat 4 kotak. Dan berapa tingkat? Kita nak darab dengan 23.4. Ada 1, 2, 3. Jadi, kita kena buat 3 tingkat. Okey, lepas kita dah sediakan tapak macam ni, kita kena buat apa? Kita kena buat garisan yang dekat dalam ni. Sekarang kita tulis nilai dia. Okey, kita abaikan dulu unit RM tu. Kita cuma tulis RM10.50. Okey, kita tulis RM10. Titik dekat tengah-tengah 50 sen. Okey, kemudian kita darabkan dengan 23.4. 23.4. Okey. Lepas tu, kita mula isi nombor di dalam kotak. Kita mulakan dengan yang ini dulu. Sifar darab 2 ialah sifar. Ingat lagi tak? Kita kena tulis sifar. Okey, 5 darab 2, 10. Sifar darab dengan 2, kita dapat sifar. 1 darab 2, kita akan dapat 2. Macam mana tulis 2? Sifar 2. Okey, sekarang kita beralih pada nombor 3 pula. Sifar darab 3 ialah sifar. 5 darab 3, 15. Sifar darab 3, kita dapat sifar lagi. Dan 1 darab 3, kita akan dapat 3. Tulis dia ialah sifar 3. Okey, sekarang darab dengan 4. Sifar darab dengan 4, kita akan dapat sifar. 5 darab dengan 4, kita dapat 20. Sifar darab dengan 4, dapat sifar lagi. 1 darab dengan 4, kita akan dapat 4. Sifar 4. Okey. Lepas tu, kita mula lakukan operasi tambah untuk dapatkan jawapan dekat bawah ni. Okey, yang ini sifar. Kita akan dapat sifar dekat sini. Sifar tambah sifar tambah sifar. Sifar lagi. Sifar tambah 5 tambah 2 tambah sifar. So, kat sini 5 tambah 2, kita akan dapat 7. Kat sini 1 tambah dengan 4, kita dapat 5. 1 tambah dengan 3, 4. Yang ini kita dapat 2. Dan yang atas ni sifar. Okey, lepas kita dah tulis semua nombor kat dalam ni dan kita dah tambah, kita salin balik jawapan dekat bawah ni.
Okey, kita mula jad salin daripada tepi ni. Sifar 24, 57, sifar, sifar. Okey, sifar 24, 57, sifar, sifar. Okey, sama macam tadi dekat sebelah ni. RM10 50 ialah 2 tempat perpuluhan. Okey, 23.4 pula 1 tempat perpuluhan. So, jawapan kita mesti dalam 3 tempat perpuluhan. 1, 2, 3, kita letak titik dekat sini. Okey, lepas tu kita permudahkan semula kita punya jawapan ni. Okey, sifar dekat depan ni tak payah tulis. Kita akan dapat, okey, ingat yang ini nak tahu harga. So, mesti ada RM RM245 dan bila RM kita hanya guna 2 tempat perpuluhan saja, 70 sen. So, jawapan dia RM245.70 sama dengan yang sebelah ni. Okey, awak boleh pilih mana-mana cara yang lebih sesuai dengan awak. Okey, kita tengok contoh soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua. Melin menyusun beberapa kad seperti yang ditunjukkan untuk membentuk corak yang menarik. Semua bentuk segitiga adalah sama saiz. Okey, maksud dia semua segitiga dekat sini adalah sama saiz. Maksudnya dekat sini 5 cm, bawah dia 3 cm, dekat tepi dia yang sini 4 cm. Okey, lepas tu dia kata, jika dia menyusun bentuk-bentuk itu menjadi corak 1 dan corak 2, kira perimeter dan luas setiap corak. Berapakah beza perimeter dan luas antara kedua-dua corak itu? Okey, dekat sini ada banyak arahan. Okey, arahan pertama dia kata kira perimeter dan luas setiap corak. Maksudnya corak 1 ni kita kena cari perimeter dia berapa, luas dia berapa. Kemudian kita kira pula corak 2, perimeter dia berapa, luas dia berapa. Kemudian kita kena buat apa? Berapakah beza perimeter dan luas. Lepas tu kita kena cari beza perimeter corak 1 dengan corak 2. Lepas tu beza luas corak 1 dengan corak 2. Okey, kalau tengok dekat sini kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kerja yang kita kena buat. Okey. Yang pertama kita cari dulu dia punya perimeter dan luas untuk corak yang pertama. Okey. Ini adalah corak yang pertama. Kat sini dah labelkan. Pertama sekali kita kena labelkan panjang dan sisi-sisi luar bagi corak 1 dan corak 2. Okey, kita labelkan. Kita boleh rujuk daripada sini. Sebelum kita boleh kira dia punya perimeter dengan luas, pertama sekali kita labelkan dulu sisi dia. Okey, kalau kita tengok segitiga yang warna biru ni. Okey, pertama sekali kalau supaya awak tak silap, supaya awak tak berlaku kekeliruan, kita kena kenal pasti dulu dia punya sisi. Okey, tengok kalau kat sini cikgu akan buat gambar segitiga, gambar sudut tegak dekat sini. Okey, bila ada sudut tegak, lebih mudahlah awak nak tengok dia punya sisi. Okey, kalau tengok corak yang pertama ni, okey, sudut tegak dia berada dekat sini. Okey, jadi sisi yang berada di bertentangan daripada sudut tegak ni, nilai dia ialah 5 cm. Jadi kita boleh tulis kat sini 5 cm. Okey, yang ini bentuk segitiga warna hijau ni pun sama. Dekat sini dia punya sudut tegak. Okey, jadi dekat depan ni sisi dia ialah 5 cm. Okey, yang warna kuning ni sudut tegak dia dekat sini. Okey, jadi sisi dia yang kat depan ni ialah 5 cm. Segitiga warna pink ni pun sama. Dekat sini ialah dia punya segi sudut tegak. Jadi sisi yang dekat depan dia ini ialah 5 cm. Okey, jadi corak 1 ni keliling dia semua 5 cm. Yang ini 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Okey, sekarang kita cuba tengok corak yang kedua. Okey, sisi tegak dia dekat sini. Okey, jadi bila dekat sini, garisan yang ini ialah sama dengan yang ini, iaitu 3 cm. Okey, yang biru ni, tegak dia dekat sini. Okey, kalau kita tengok, jadi kita terbalikkan gambar ni, kita akan dapat kat sini, sisi dia ialah 4 cm. Okey, kita tengok pula sisi yang sebelah kiri.
Kalau sini 3 cm, jadi yang belah sini ialah 4 cm. Okey, ini ialah segi 3 warna kuning. Kat sini dia punya sudut tegak. Okey, jadi sudut tegak dia yang bawah ni ialah 4 cm. Dan yang ini ialah 3 cm. Okey, yang warna hijau, kita tengok ini sudut tegak dia. Okey, dekat sini ialah 3 cm. Kat sini 4 cm. Okey, yang warna biru ni, ini 4 cm, jadi ini 3 cm. Okey, kita tengok. Okey, ini yang dia dah labelkan. Sama macam yang kita dah labelkan tadi itulah. Okey. Sekarang baru kita boleh kira perimeter dia. Okey, langkah pertama, kita cari perimeter untuk corak pertama. Okey, kita tulis dulu corak 1. Okey, pertama kita cari perimeter. Okey, perimeter ialah tambah sisi keliling yang berada dekat luar ni. Jadi kalau kat sini 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm. 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm. Jadi kita akan dapat 5, 10, 15, 20 cm. Okey, lepas tu kita cari luas untuk corak yang pertama. Okey, ni bentuk ni ialah bentuk segi empat sama. Segi empat sama, jadi formula luas untuk segi empat sama ialah panjang darab lebar. Panjang darab dengan lebar. Okey. Panjang dia 5, lebar dia pun 5 cm. Jadi 5 cm darab dengan 5 cm, kita akan dapat jawapan dia 25 cm persegi. Sebab dia luas. Bila luas mesti ada simbol persegi. Bila perimeter hanya cm sahaja. Okey, sekarang kita tengok corak yang kedua. Okey, corak yang kedua pun kita kena buat sama macam kita buat corak yang pertama. Kita cari dulu dia punya perimeter. Okey, tengok corak yang kedua, perimeter dia ukur keliling. Okey, kalau kat sini 3 tambah 4 kita dapat 7. Yang ini 3, 4, 7 juga. 3 tambah 4 dapat 7. 3 tambah 4 dapat 7. So, keliling dia ialah 7 cm tambah 7 cm tambah 7 cm tambah 7 cm. Jadi 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 ialah 28. Unit dia ialah cm. Okey. Kemudian kita cari luas. Okey, untuk luas dia ini adalah bentuk segi empat. Segi empat sama juga. So formula dia samalah, iaitu panjang darab dengan lebar. Okey, panjang dia 7, lebar dia pun 7. So, 7 cm darab dengan 7 cm, kita akan dapat 49 cm persegi. Okey, ini kita baru lakukan, kita baru kira soalan yang pertama lah, yang mana dia suruh kita cari perimeter dan luas bagi setiap corak. Okey, soalan yang kedua, dia minta kita, kalau tengok kat sini, dia minta kita berapakah beza perimeter dan luas antara kedua-dua corak itu. Jadi kita kena cari beza. Okey. Jadi kita tulis kat sini, beza perimeter. Beza perimeter, iaitu corak pertama dengan corak kedua. Okey, jadi kita beza, nak lakukan operasi tolak kan? Jadi kita ambil lah nilai yang besar tolak dengan nilai yang kecil. Jadi corak yang kedua ni 28 cm. Tolak dengan corak yang pertama 20 cm. 28 cm tolak dengan 20 cm. Jadi kita akan dapat jawapan 8 cm. Okey, lepas tu kita kira beza luas pula. Okey, beza luas pun sama. Kita ambil corak 2 tolak dengan corak yang pertama. Nombor besar tolak dengan nombor kecil. Jadi 49 cm persegi. Kita tolakkan dengan 25 cm persegi. Okey, kita tolakkan. Unit dia sama, cm persegi. 9 tolak 5 kita akan dapat 4. 4 tolak 2 kita akan dapat 2. Jadi jawapan dia 24 cm persegi. So kat sini ada berapa kerja tadi? Cikgu kata ada 6 kan? Jadi kerja yang pertama kita cari perimeter untuk corak yang pertama. Kerja yang kedua kita cari luas untuk corak yang pertama.
Kemudian kerja yang ketiga, kita cari perimeter untuk corak yang kedua. Kerja yang keempat, kita cari luas untuk corak yang kedua. Kemudian kerja yang kelima, kita tengok, kita cari beza perimeter. Dan kerja yang keenam, kita kena cari beza luas. Okey, jelas? Cikgu berhenti di sini. Awak boleh cuba buat latihan yang ada dalam buku teks tahun 6, muka surat 145. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.